Siaran radio RTM menerusi media sosial mencipta rekod baharu apabila meraih 34 juta pendengar bulan lalu. Jumlah itu meningkat dengan ketara berbanding 14 juta pendengar Disember tahun lalu. Pengarah program radio Saiful Zaman Yusof berkata aplikasi RTM Click menjadi platform terbaik untuk pendengar mengikuti siaran radio RTM di mana sahaja. Radio RTM ialah yang terutama dan yang terunggul. Jadi kena pastikan kita bersama 34 stesen satu suara terus mengungguli penyiaran radio di Malaysia dan juga di luar negara. Kerana apa? Kerana kita mempunyai RTM Click di mana juga anda berada, anda boleh mendengar dan juga menonton radio RTM menerusi RTM Click dan juga media sosial. Siaran muzik FM juga dilancarkan semula bagi mengukuhkan lagi radio-radio kendalian RTM. Sambutan Hari Radio Sedunia disambut setiap tahun bertujuan menghargai peranan radio sebagai alat penyampai maklumat, hiburan dan pendidikan. Malah tema seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik bertepatan dengan konsep Radio Televisyen Malaysia RTM dalam menyampaikan maklumat kepada pendengar seiring dengan perkembangan pendigitalan radio. Menyampaikan maklumat, menghibur dan mendidik. Ketiga-tiga elemen ini ada di RTM. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi AI juga, kita juga semakin maju dan semakin relevan dalam dunia penyiaran. Selamat Hari Radio Sedunia kepada semua penyampai radio di dunia ni. Bukan sahaja di stesen RTM, malah juga untuk rakan-rakan radio stesen yang lain. Dan semoga anda terus memberikan manfaat kepada pendengar semua. Selamat Hari Radio. Sementara itu, bagi penyampai Negeri FM, Azlina Kamarudin dan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, walaupun teknologi dalam bidang penyiaran tanah air semakin maju dan terkini, namun peranan radio sebagai penyampai maklumat masih kekal relevan dan tetap mendapat tempat dalam kalangan pendengar setia. Saudara, kami mungkin tak dapat menzahirkan diri kami di hadapan mata anda untuk menyampaikan maklumat, tapi dengan 95 pemancar yang kita ada, anda dapat dengar suara kami menerusi 34 stesen. Terima kasih kerana sentiasa memilih radio untuk anda dapatkan hiburan dan juga maklumat. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia, seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Dengan tema Hari Radio Sedunia, seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik, jelas dekat sini kita boleh tengok bahawa peranan radio tu sampai sekarang sangat memainkan peranan yang penting sebenarnya. Meskipun sekarang kalau kita tengok perubahan teknologi tu dah semakin maju, tetapi peranan radio tu masih relevan sehingga kini. Selamat Hari Radio Sedunia, seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Seorang pengasuh wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menganiaya bayi perempuan minggu lalu. Tertuduh Nur Syam Ismail, 66 tahun, membuat pengakuan tersebut sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa mendera seorang bayi perempuan berusia 10 bulan 30 hari yang menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dengan menampar muka mangsa. Perbuatan itu dilakukan tertuduh antara pukul 7.47 pagi hingga 7.59 pagi pada 5 Februari lalu di sebuah pusat asuhan dinilai. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 20 tahun. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan 13 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Beberapa portfolio barisan Exco Kerajaan Negeri Johor dirombak hari ini, manakala satu pelantikan baharu turut dibuat. Adun Tanjung Surat Azunan Tamin dilantik sebagai salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang baru menggantikan Noliza Noh bagi portfolio pendidikan dan penerangan. Struktur baharu menyaksikan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz menggalas satu lagi portfolio selain hasil bumi, pentadbiran, kewangan, perancangan dan pembangunan ekonomi iaitu jawatan kuasa pelancongan. K. Raven Kumar pula memegang portfolio perpaduan, warisan dan budaya, manakala Hairi Mat Shah
Jawatankuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Lin Tiang Sun pula sebelum ini Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan bertukar kepada Kesihatan dan Alam Sekitar. Lee Tiang Han menambah satu portfolio selain pelaburan, perdagangan dan hal ehwal pengguna iaitu sumber manusia. Muhammad Fazli Muhammad Salih pula memegang portfolio kerja raya, pengangkutan, infrastruktur dan komunikasi. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berkenan berangkat ke istiadat pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang berlangsung di Balai Mengadap Istana Bukit Sirin, Johor Bahru.